Kerana kata Nabi SAW, musuh Islam pada ketika itu mempunyai 80 bendera. Boleh jadi 80 bendera, boleh jadi 80 buah negara, ataupun 80 buah bangsa, ataupun boleh jadi 80 buah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda satu peperangan yang manusia bakal mengalaminya ataupun bakal melaluinya, iaitu Malhamatul Kubra. Peperangan yang sangat-sangat besar yang dilalui oleh orang Islam yang akan menentang orang yang bukan Islam ataupun orang yang kufar. Jadi kisah ini bermula daripada salah satu tanda besar kiamat, ataupun salah satu tanda besar kiamat adalah dengan kemunculan seorang manusia. Dia bukan Nabi dan dia bukan Rasul. Keluarnya sebelum Dajjal. Jadi dia keluar sebelum Al-Masih Al-Dajjal keluar. Dan dia daripada keturunan Nabi SAW dan daripada jalur Al-Hazani. Jadi bila lelaki ini keluar, dialah manusia yang paling soleh, dialah manusia yang paling beriman, yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinamakan sebagai Imam Mahdi. Saya dah buat satu video berkaitan dengan Imam Mahdi. Boleh pergi tengok. Okey, saya cuba ringkaskan sebab kita fokus kepada Malhamatul Kubra. Lelaki ni dilahirkan dan dibesarkan di Madinah. Jadi pada umur ataupun sekitar umur 30 ke 40 tahun, Imam Mahdi ni akan pergi ke kota Mekah dan di sanalah akan dibai'ah oleh kesemua para ulama. Kerana ulama yang berada di sekitar kota Mekah, mungkin di Syam, di Syria, di Iraq, di Mesir, di Yaman dan sebagainya, akan pergi ke kota Mekah pada ketika itu dengan seruan ataupun dengan Allah beri ilham kepada mereka untuk pergi ke kota Mekah. Jadi bila semua ulama dah berkumpul di kota Mekah, maka mereka ni akan berbai'ah kepada Imam Mahdi. Dan di antara salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi, akan ada satu tentera, akan ada satu pasukan daripada negeri Syam. Pasukan itu dinamakan sebagai As-Sufyani ataupun Jaish As-Sufyani, tentera As-Sufyani. Mereka namakan mereka As-Sufyani. Bila mereka melalui satu jalan atau melalui satu tempat, bumi ni akan menelan mereka. Boleh jadi mungkin ada yang terselamat, mungkin 2-3 orang akan terselamat dan menceritakan kepada orang lain atau beritahu kepada orang lain yang tentera As-Sufyani telah ditelan oleh bumi. Kerana bumi membuka seluas-luasnya dan menelan hampir keseluruhan tentera As-Sufyani. Tempat itu dinamakan sebagai Al-Baydha. Tempat yang dinamakan sebagai Al-Baydha, tempat itulah yang akan menelan kesemua tentera As-Sufyani. Jadi itulah sebagai salah satu tanda yang Imam Mahdi ini dah muncul ataupun para ulama telah berbai'ah kepada Imam Mahdi. Jadi saya ringkaskan cerita sebab saya dah ceritakan bagaimana Imam Mahdi dibai'ah, dekat mana dan sebagainya. Dalam zaman pemerintahan Imam Mahdi ataupun dalam sejarah pemerintahan Imam Mahdi ini akan mengalami ataupun akan melalui peperangan yang sangat-sangat besar. Imam Mahdi bersama dengan tentera-tenteranya. Al-Malhamatul Kubra ataupun peperangan yang besar bila berkumpulnya di tempat peperangan. Bila orang Islam berkumpul di tempat peperangan, kerana kata Nabi SAW, musuh Islam pada ketika itu mempunyai 80 bendera. Boleh jadi 80 bendera, boleh jadi 80 buah negara, ataupun 80 buah bangsa, ataupun boleh jadi 80 buah agama. Itu semua boleh jadi. Kita ambil salah satu contoh, 80 buah negara hanya menentang orang Islam sahaja. Jadi bila sampai di tempat peperangan, maka orang Islam ni daripada jauh dah nampak begitu ramai tentera-tentera musuh yang mereka akan lawan pada ketika itu. Kita ambil satu nisbah, kita ambil satu ibarat. Kita seorang diri, kita menentang 1 juta orang yang berada di depan kita. Ataupun 1,000 orang dah cukup dah. Kita akan rasa, ketika itu akan rasa takut, akan rasa gemuruh dan sebagainya. Dan kata Nabi, ketika mana orang Islam sampai di medan pertempuran, medan peperangan yang besar, maka 1/3 daripada kalangan mereka ni akan tarik diri, akan lari daripada medan perang. Dan kata Nabi, 1/3 itu sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat mereka. Kenapa? Boleh jadi mereka pergi medan perang tu atas dasar semangat, atas dasarnya ikut orang, atas dasar semangat semata-mata tanpa ada kefahaman agama. Sama juga macam kita. Apa jua yang kita nak perjuangkan, apa jua yang kita nak perjuangkan, nak kedepankan, kena pastikan ada kefahaman agama. Jangan nak memperjuangkan atas dasar semangat semata-mata. Kena ada ilmu, kena ada kefahaman agama dalam apa jua yang kita nak buat. Jadi bila berada di medan pertempuran, kan 1/3 dah lari. Maka dalam pertempuran mereka, dalam sedang berperang,
Maka kata Nabi 1/3 pula dari kalangan mereka mati syahid dalam medan perang. Dan tinggallah 1/3. 1/3 itulah mereka melawan ke semua musuh dan Allah mentakdirkan mereka benang besar pada ketika itu. Maka ketika itulah bila semua musuh-musuh Islam lari, musuh-musuh Allah lari, maka orang-orang yang benang tu ataupun 1/3 yang benang tu daripada tentera Imam Mahdi, mereka ni sedang nak bahagikan harta ghanimah ataupun harta rampasan perang. Bayangkan 80 buah tentera ataupun 80 buah bendera boleh jadi lebih trilion, boleh jadi lebih berjuta, menentang musuh. Berapa juta harta rampasan perang yang ada pada ketika itu. Jadi bila mereka semua dah lari, maka tinggal harta rampasan perang, maka ketika itulah Islam membahagikan, engkau sikit, engkau separuh dan sebagainya, membahagikan harta rampasan perang. Dalam keadaan mereka ni nak bahagikan harta rampasan perang, engkau sikit, maka bunyilah satu suara. Mereka dengar satu suara yang tak tahu daripada mana. Apa suara tu kata? Kembalilah kalian ke kampung halaman kalian. Sesungguhnya Ad-Dajjal telah sampai di kampung kalian. Maka bila sahaja mereka dengar suara yang entah daripada mana, mereka terus letakkan ataupun mereka tak menghiraukan satu sen pun harta rampasan perang tu. Terus balik ke rumah mereka masing-masing. Bukan disebabkan takut akan iman mereka, tetapi mereka takut iman isteri dan anak-anak mereka yang berada di rumah. Maka ketika itu jugalah Imam Mahdi melantik dalam 10 orang, ada riwayat yang mengatakan 10 pasukan ataupun 10 orang tentera berkuda untuk pergi menyiasat adakah Dajjal sudah keluar ataupun belum. Jadi siasat punya siasat dan mereka mendapati Dajjal masih lagi belum keluar. Jadi bila mereka tahu yang berita itu adalah berita palsu, suara itu suara palsu, maka mereka kembali ke medan perang balik. Dan bila mereka sampai ke medan perang, tentera-tentera Islam ataupun orang kufar berada dalam satu pasukan menentang Islam seorang diri, maka mereka dah bersedap sedia nak serang Islam balik. Dalam tadi mereka awal mereka lari, tapi bila Islam balik ke rumah masing-masing, maka masa itulah tentera-tentera kufar bersatu balik nak menentang Islam. Maka kata Nabi SAW ketika itu, ada satu tempat menjadi satu perlindungan bagi orang Islam, tempat yang dinamakan sebagai Dimashq. Dan di pinggir kota Dimashq ataupun di pinggir negara Dimashq, di situlah pusat pentadbiran negara Islam. Maka ketika mana orang Islam dah sampai ke medan perang balik kan, maka tentera musuh nak serang, maka berlakulah peperangan lagi sekali dan end up Allah mentakdirkan Islam menang besar sekali lagi pada ketika itu. Dan masa itulah akan munculnya Dajjal. Ketika mana Islam menang besar, Islam dapat menewaskan keseluruhan kufar, maka ketika itulah Dajjal ni muncul. Ketika mana Dajjal muncul, kata para ulama, kata Nabi SAW, Dajjal bukan seorang diri. Maka bila dia keluar, akan ada 70,000 tentera-tentera berada di belakang dia, ataupun 70,000 tentera-tentera kanan yang setia, taat setia kepadanya. Ke mana sahaja Dajjal pergi akan bawa 70,000 ni. Dan kata para ulama, kata Nabi SAW, mereka dalam kalangan Yahudi yang betul-betul jahat dan betul-betul nak memusnahkan Islam. Maka Dajjal mulalah bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu kampung ke satu kampung, daripada satu lorong ke satu lorong, daripada satu rumah ke satu rumah. Dan satu masa bertemulah pasukan Dajjal dan pasukan Imam Mahdi, maka berlakulah pertempuran lagi sekali. Dan Allah takdirkan Imam Mahdi ataupun pasukan Imam Mahdi tak mampu nak memerangi tentera-tentera Dajjal. Maka Imam Mahdi pun berundur, maka bertempur lagi. Bila Imam Mahdi berundur satu tempat, maka mereka mula bertempur lagi. Banyak tempat bertempur di antara pasukan Imam Mahdi dan pasukan Dajjal. Allah mentakdirkan Imam Mahdi sampai di satu masjid yang dinamakan Masjid Putih, tempat di Syria. Dan disitulah tempat turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam dan berjaya menewaskan Al-Masih Ad-Dajjal yang telah saya ceritakan dalam video saya sebelum ini. Jadi itu sahaja perkongsian berkaitan dengan peperangan yang besar kita kena lalui kalau kita sampai dan kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak sampai di zaman yang mana fitnah Dajjal yang sangat-sangat besar. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ada kekurangan, dan terima kasih banyak yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.